Tahun Harimau erat hubungan antara kaum, bawa kemakmuran dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, Tahun Harimau sempena sambutan Tahun Baharu Cina tahun ini diharap terus mengeratkan hubungan antara kaum di Malaysia selain membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada keluarga Malaysia. Ini melambangkan perpaduan kita sesama kaum selaras dengan semangat keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh kerajaan. Saya harap tahun ini akan membawa kemakmuran kepada semua, membawa kesejahteraan kepada semua dan hubungan antara kaum di negara ini terus dapat kita rapatkan lagi. Ya. Beliau menghadiri Majlis Tahun Baharu Cina anjuran MCA di Dewan Sancun Wisma MCA. Majlis dihadiri jemputan terhad dengan 50% kapasiti ruang bagi mematuhi SOP yang ditetapkan. Sambutan Tahun Baharu Cina di seluruh negara diraikan secara sederhana dengan pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP dalam usaha membendung penularan COVID-19. Setelah sambutan tahun lepas tidak begitu dirasai berikutan situasi COVID-19 ketika itu sangat membimbangkan, ternyata rata-rata masyarakat Tionghoa menggunakan kesempatan pada tahun ini untuk memeriahkan suasana perayaan kali ini. Di Pulau Langkawi, Kedah, jumlah kehadiran di rumah ibadat dihadkan. Kawalan dan pemantauan menyeluruh dilaksana pihak pengurusan bagi mengelak kesesakan. Di Perak, tinjauan sekitar Ipoh mendapati SOP ketat melatari upacara keagamaan di rumah-rumah ibadat. Semua pihak akur dengan arahan ditetapkan bagi mengelak jangkitan COVID-19. Sambutan Tahun Baharu Cina tahun ini mengembalikan warna-warni perayaan di Malaysia sekaligus memberi peluang kepada rakyat untuk terus menikmati pelbagai perayaan pada masa akan datang. Ikuti laporan wartawan Fabian William memaparkan kemeriahan sambutan yang kembali dirasai. Tahun ini merupakan Tahun Harimau dan ia merupakan haiwan ketiga dalam kitaran 12 haiwan zodiak Cina. Walaupun negara masih berdepan dengan penularan pandemik COVID-19, namun semangat sambutannya masih dapat dirasai. Bukan sahaja masyarakat Tionghoa, malah ia turut memberi ruang dan peluang untuk keluarga Malaysia menikmati kepelbagaian budaya. Ini dapat dibuktikan apabila ucapan kongsi facai yang bermaksud semoga tahun ini membawa kebaikan itu sering menjadi sebutan di bibir setiap masyarakat. Chinese New Year ni perayaan untuk orang Cina, tapi kita dekat Malaysia ni kita dekat berbagai bangsa. So kita semua walaupun kita bukan Chinese, kita pun sambut juga. Kita boleh, masa Tahun Baru Cina kan dia macam ada limau. So macam-macam makanan lah kita boleh cuba. Sangat gembira berada di Malaysia dengan suasana aman ramai. Semua bangsa menyambut Chinese New Year. Chinese New Year saya suka sebab kalau pergi rumah kawan-kawan aku macam kawan Cina kan. Okay, mereka bagi ampau banyak-banyak, dapat limau, dapat orang dapat. Dia punya baju, saya suka baju dia sebab nampak cantik dan klasik lah, tu je. Dengan makanan diorang tak berbeza dengan kita kan Melayu. Kalau raya rendang, diorang kan lain-lain kan. Same as angpau and it's just like traditional as usual ni. Dia punya dia punya makanan, dia punya speciality yang tu semua kita memang suka lah. Bila datang Chinese New Year tu pun dia punya merchant dia punya decoration dia tu kita memang nak tengok itu semua. Sebab tu kita memang suka Chinese New Year. Orang yang dilahirkan pada Tahun Harimau dipercayai mempunyai ciri-ciri personaliti yang sama, termasuk keberanian, semangat, keyakinan, karisma dan kepimpinan.
Warna merah, tanglong dan limau sangat sinonim dengan perayaan Tahun Baru Cina kerana ia merupakan tanda kesyukuran bagi masyarakat Tionghoa sekaligus dipercayai membawa tuah dan panjang umur. Semoga tahun harimau ini terus membawa keberkatan, kebahagiaan dan kemakmuran kepada keluarga Malaysia. Vivian William, Berita RTM. Perdana Menteri turut mengucapkan Selamat Hari Wilayah Persekutuan 2022. Kuala Lumpur hari ini genap 50 tahun diisytihar sebagai bandaraya pertama di Malaysia. Beliau menerusi catatan di Facebook berkata Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bukan sahaja mercu tanda kejayaan negara, malah merupakan wilayah yang indah, unik dengan kepelbagaian serta menjadi tumpuan pelancong seluruh dunia. Hari Wilayah Persekutuan disambut 1 Februari setiap tahun bagi memperingati pengisytiharan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sebagai wilayah persekutuan. Tahun ini merupakan sambutan kali ke-18 sejak ia diperkenalkan pada 2004. Kuala Lumpur diisytiharkan sebagai wilayah persekutuan pada 1974, manakala Labuan pada 1984 dan Putrajaya pada 2001. 19.2 juta ringgit geran peruntukan disediakan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan PSK bagi tahun 2022. Peruntukan bagi membolehkan penyediaan perkhidmatan, penjagaan, perlindungan dan pemulihan kepada kumpulan sasar Jabatan Kemajuan Masyarakat JKM. Bantuan itu, kata Perdana Menteri, sejajar prinsip keterangkuman keluarga Malaysia bagi memastikan tiada mana-mana golongan terpinggir. Memang kita beri kepada OKU, pusat OKU, warga emas, rumah orang tua dan sebagainya, memang rumah orang tua ataupun warga emas lah. Dan juga pusat-pusat jagaan yang lain. Memang kita mempunyai peruntukan yang khusus daripada kerajaan. Dan di samping itu, kanak-kanak istimewa dan juga orang tua yang tidak tinggal di rumah yang dikhaskan oleh kerajaan ataupun NGO ni, kerajaan juga mempunyai peruntukan. Walaupun mereka tinggal di kampung, di rumah sendiri. Untuk orang tua dan sebagainya memang ada peruntukan khas untuk mereka ini. Ya. Peruntukan PSK merupakan sebahagian daripada bajet 2022 di mana kerajaan menyediakan peruntukan lebih 635 juta ringgit bagi memastikan setiap warga emas yang memerlukan mendapat sokongan berterusan. Malaysia dilihat lebih bersedia untuk menangani lonjakan kes COVID-19 varian Omicron selain berpengalaman dalam melindungi golongan rentan. Menerusi tweet Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, keadaan tidak sama seperti Jun hingga September tahun lepas kerana kini negara lebih bersedia susulan pelaksanaan vaksinasi di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Beliau berkata program vaksinasi untuk individu dewasa, remaja dan tidak lama lagi untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun berjalan lancar dengan penggunaan hospital masih terkawal. Dengan lebih 50% individu dewasa dan hampir 70% warga emas telah menerima dos penggalak COVID-19 masing-masing. Khairi berharap semua pihak dapat mengharungi gelombang Omicron melalui pendekatan teliti yang ditentukur dan berkadaran. 5,566 kes angka kes COVID-19 hari ini yang merupakan jumlah tertinggi dalam tempoh 61 hari sejak 2 Disember lepas. Jumlah kemasukan hospital pesakit COVID-19 di seluruh negara juga telah meningkat sebanyak 19.27% dalam tempoh seminggu jika dibandingkan pada minggu lalu. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menyebut Selangor mencatatkan jumlah kes yang tertinggi iaitu 1,166 kes, diikuti Johor 796 kes dan Kedah 505 kes. Pada masa sama, 7 kluster baharu telah dikenal pasti daripada 318 kluster yang masih aktif.
manakala Kedah dan Johor mencatatkan kadar kebolehjangkitan RT yang tertinggi iaitu 1.17 dan diikuti Negeri Sembilan 1.16. Tambah beliau lagi, mana-mana individu yang masih belum menerima vaksin tetapi belum dijangkiti COVID-19, mereka perlu mengambil suntikan vaksin dengan kadar segera berikutan kumpulan berkenaan berada dalam kumpulan paling berisiko mendapat jangkitan. Berita RTM mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina 2022. Semoga tahun harimau ini akan menjadi lebih baik untuk seluruh keluarga Malaysia. 新年快乐，万事如意，恭喜恭喜！ Anda masih bersama kami dalam Berita Tengah Malam. Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC menubuhkan pasukan khas untuk menyiasat isu persaingan dalam industri berkaitan ayam dan telur ayam. Kenyataan MyCC menyebut tindakan bakal diambil ke atas sebarang tindakan sabotaj ekonomi terhadap rakyat melalui elemen kartel atau penyalahgunaan kuasa dominan serta monopoli dalam industri ayam serta telur ayam di negara ini. Tindakan undang-undang termasuk mengenakan penalti maksimum di bawah Akta Persaingan 2010. Ia bagi memastikan penindasan dihentikan demi kepentingan rakyat. Harga telur ayam untuk semua grade kekal seperti harga kawalan skim Harga Maksimum Keluarga Malaysia SHMKM semasa. Pelaksanaan kedua-dua harga berkenaan akan bermula dari 5 Februari hingga 5 Jun ini. Paras air empangan kolam Bukit Merah susut susulan cuaca panas dan kering di kawasan itu sejak lebih 2 minggu. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Peladangan dan Industri Makanan Perak, Razman Zakaria berkata, sekiranya keadaan berlanjutan, ia dijangka memberi kesan kepada lebih 200 penduduk sekitar Krian. Penyaluran air ke sawah padi di daerah itu juga akan terjejas. Pada masa hari ini punya tu level air tu adalah 21.8 21.3 dan kalau sampai kepada 20 maksudnya satu kaki lagi lah, sekaki lebih lagi pengairan tu akan diberhentikan. Diberhentikan terus kaki tu dia masuk dalam keadaan kritikal dah, berhati-hatilah untuk mengambil tindakan apa yang sepatutnya diambil tindakan. Beliau terdahulu meninjau empangan berkenaan. Jelas beliau, sekiranya keadaan berlanjutan sehingga pertengahan bulan ini, pihaknya akan memohon kepada Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan pembenihan awan. Susulan tragedi bot pelancong bertembung dengan bot nelayan di jeti pelancongan Kuala Besut, Terengganu. 7 mangsa dilaporkan stabil. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Kasemani Embong berkata kesemua mereka kini menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Sebelum itu, mangsa telah mendapatkan rawatan di Hospital Besut sebelum dipindahkan ke HSNZ untuk rawatan lanjut. Kesemua mangsa yang berusia 4 hingga 70 tahun itu kini berada dalam keadaan stabil. Menurut Dr. Kasemani, seorang daripada mangsa sedang menerima rawatan lanjut di unit rawatan rapi ICU, manakala 4 kanak-kanak dirawat di unit rawatan rapi pediatrik. Semalam, 10 individu cedera selepas bot pelancong yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah bot nelayan di jeti pelancongan Kuala Besut, manakala 21 lagi mangsa selamat.
Susulan kejadian ribut dan puting beliung di Ipoh, Perak, Majlis Bandaraya Ipoh menyediakan peruntukan awal RM40,000 untuk baik pulih bangunan dan kediaman penduduk terjejas ribut dan puting beliung di 4 kawasan. Semalam pun dalam 30,000. Jadi hari ini kita tengok hari ini pun kita dalam 4,000, 5,000 lah. Setakat ni dalam 35,000. Tapi semua barangan, labor cost tak ada. Tapi kita tak tentu lagi sebab dia memanglah pembaikan tu. Kerajaan negeri pun akan nanti kontraktor. Tapi kita kena nilai tu belum dapat nilai penuh lagi. Sebab hari ini engineer akan pergi tengok satu-satu rumah. Beliau memaklumkannya selepas mengadakan lawatan di Kampung Tawasa, salah satu lokasi terjejas bencana. Menteri Besar Datuk Seri Sahrani Mohamad sebelum ini mengumumkan bantuan keuangan RM1,300 kepada penduduk terjejas. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ tidak menolak kemungkinan kegiatan menjual lesen terbang secara dalam talian mempunyai kaitan dengan sindiket penipuan dalam talian atau skamer. Ketua Pengarahnya Datuk Zailani Hashim berkata perkara itu dikesan hasil penyamaran pihaknya bagi mendapatkan maklumat mengenai kegiatan berkenaan sebelum ini. JPJ juga sedang giat menyiasat serta memantau dengan teliti bagi mengesan dan mengambil tindakan selanjutnya terhadap sindiket berkenaan. Ini skamer semua ni. Tidak ada satu situasi pun orang di negara kita boleh dapat lesen melalui bayar kepada pihak-pihak berkenaan, dan saya sendiri ingin saya tegaskan, saya rasa Datuk Syabir pun ketua boleh pun tahu kita tak compromise dengan mana-mana anggota kita yang terlibat dengan benda-benda yang tak berintegriti ni. JPJ turut bekerjasama dengan polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk melakukan pemantauan ke atas tawaran bagi memiliki lesen terbang itu. 20 individu termasuk 2 wanita ditahan ketika menyertai parti persendirian di sebuah rumah di Darul Aman Perdana, Sungai Petani, Kedah pagi tadi. Selain tidak menjaga penjarakan sosial, sebahagian mereka positif dadah. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah berkata bertindak atas maklumat sepasukan pegawai dan anggota polis menyerbu lokasi berkenaan kira-kira pukul 3 pagi. Kes disiasat mengikut Peraturan 16, Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan Pelan Pemulihan Negara 2021. Saringan air kencing mendapati 6 individu berusia antara 18 hingga 24 tahun positif dadah jenis ketamin. Kesemua suspek berkenaan turut disiasat di bawah Seksyen 15, Kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sepanjang bulan ini, komuniti Putrajaya disaran menyahut seruan kempen mengibar bendera sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2022. Kempen sejak 15 Januari lepas antara usaha menggalakkan warga Putrajaya mempamerkan semangat cintakan wilayah persekutuan. Naib Presiden Kanan Perbadanan Putrajaya, Datuk Fadlun Mak Wujud berkata selain kempen itu, 18 program diatur sehingga hujung bulan ini. Program ni kalau kita boleh kelas-kelaskannya, dia melibatkan program pengindahan, program melibatkan komuniti. So semua program-program itu sasarannya adalah kepada penduduk Putrajaya dan juga pengunjung-pengunjung dan mereka yang berurusan di Putrajaya. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia. Selain program melibatkan komuniti Putrajaya, turut dijadualkan program-program yang terbuka kepada penduduk di luar Putrajaya. Beberapa lokasi di Ibu Negara menjadi tumpuan warga kota menghabiskan cuti umum. Dataran Merdeka dan kawasan sekitar terus menerima kehadiran orang ramai yang melakukan pelbagai aktiviti riadah.
Walaupun suasananya tidak sesibuk seperti hari biasa, mereka mengakui keadaan yang agak lengang seperti ini lebih mudah untuk melakukan aktiviti riadah kerana tidak perlu bersesak. Pada masa yang sama, pematuhan SOP COVID-19 tetap diamalkan dalam setiap pergerakan. Ya, cuti Raya Cina ni bawa anak-anak lah, tapi saja tengok tempat tutup pula. Lama rancang dah. Nak KL lah, sebenarnya nak pergi tapi tunda. Hari ni ada cuti panjang lagipun tak ramai orang kan. Baru seronok sikit. Alhamdulillah tengok semua okey, semua SOP dijaga. Tadi naik bas pun dalam pun ada SOP yang baik lah. Yang penting sekali vaksin tu jangan lupa ambil. Itu paling penting. Hari ni hari cuti kan, public holiday. So kami datanglah bawa family. Inilah masa untuk keluarga kan. SOP still okey lah. Kami memang atur kepada SOP. Kita haraplah, kita sama-sama harap patuh SOP untuk kita jauhkan daripada pandemik ni. Harap dapat endemik lah. Tak lama lagi kan. Hari ni tiba-tiba je tadi kita plan nak datang KL lah. Nak tengok, actually nak datang masuk ni, KL City Gallery ni tutup cuti. Lepas tu kita ingat nak pergi River of Life, mana tempat lagi lah dekat KL ni. Sebab kat sini macam tak ramai, lepas tu memang tempat yang besar. Jadi tengok semua orang pun pakai mask, tak ada masalah lah saya rasa SOP. Kita memang harap lah supaya anak-anak kita ni dapat rasa dunia macam kita rasa kan. Free daripada pandemik ni lah, tak payah pakai mask semua. Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa semua. Lagipun hari cuti kan, tak ramai orang. So daripada segi SOP tu tak ada masalah kot. Sekarang ni harap rakyat Malaysia semua kan ikutlah peraturan yang telah ditetapkan dan harap semua ni berakhir lah kan. So tak perlulah kita nak jaga SOP ke pakai mask lagi kan, bebas macam-macam dulu-dulu. Segmen sukan. 5 pemain baharu telah dipanggil bagi menyertai kem latihan pusat Harimau Malaya bawah 23. Menurut Ketua Skuad bawah 23 kebangsaan Brad Maloney, ia bertujuan memperkukuhkan skuad negara dalam menghadapi kejuaraan bawah 23 AFF 2022 di Phnom Penh, Kemboja dari 14 hingga 26 Februari ini. 3 pemain yang berada dalam senarai bersedia membabitkan K. Tivandaran, Muhammad Firdaus Khairun Nisam dan Muhammad Najmuddin Akmal. Mereka telah pun memulakan latihan bersama skuad bawah 23 kebangsaan pada 27 Januari lalu. Manakala 2 pemain baharu dari Negeri Sembilan FC, A. Selvan serta N. Javabila Arifin menyertai pasukan semalam. Perkembangan Liga Sepak Takraw STL 2021-2022. PDRM Defenders menumbangkan SSC Hunters 2-0 manakala Pahang Mammoth dan Melaka Titans masing-masing menundukkan lawan mereka 2-1. Beraksi di Stadium Titi Wangsa, PDRM Defenders terus mengorak langkah selepas berjaya menguasai kedua-dua set bertemu SSC Hunter. Set pertama menyaksikan PDRM meraih 21-10 sebelum saingan sengit di set kedua berakhir 21-19. Sementara itu, pasukan Perlis Vipers mendahului pusingan pertama bertemu Pahang Mammoth dengan 22-20. Namun Pahang bangkit menyamakan kedudukan di set kedua mengutip 21-11 dan mengekalkan momentum di set terakhir sehingga meraih 21-9. Dalam satu lagi aksi, Melaka Titans berjaya menumpaskan pasukan Sabah Mountaineers dalam pertarungan cukup sengit. Sabah terlebih dahulu mendominasi permainan dengan 21-19. Namun di pusingan kedua, Melaka kembali bangkit menumpaskan Sabah dengan mata 21-17 dan diikuti pusingan ketiga dengan mata 21-15.
Kita beralih ke sukan badminton. Pemain beregu lelaki profesional Ong Yu Sin kini sah menjadi gandingan Goh Liu Ying dalam aksi beregu campuran. Ia sekaligus menjawab segala teka-teki mengenai pasangan baharu Liu Ying selepas berpisah dengan Chan Peng Soon pada 6 Disember lalu. Liu Ying membuat pengumuman berkenaan menerusi hantaran di Facebook bekas pemain beregu lelaki kebangsaan Tan Boon Heong. Liu Ying sebelum ini berpisah dengan Peng Soon selepas 13 tahun bergandingan dengan pencapaian tertinggi merangkul pingat perak di Tamasya Olimpik Rio 2016. Peng Soon pula terlebih dahulu membentuk gandingan bersama Valerie Xiao bulan lalu dan telah pun membuat kemunculan pertama di Terbuka India 2022 baru-baru ini. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Peng Soon Valerie apabila cabaran mereka terkandas di peringkat suku akhir di tangan pilihan kedua kejohanan Rodion Alimov, Alina Davletova dari Rusia 14-21, 13-21. Moral dan semangat atlet angkat berat boleh terjejas andai suasana suram sukan berkenaan berlarutan. Itu kebimbangan disuarakan Timbalan Presiden Persatuan Angkat Berat Kedah, Firdaus Abdul Razak, berikutan tiada sebarang kejohanan disertai atlet sejak 2020. Paling merunsingkan beliau apabila Sukan Malaysia SUKMA 2024 juga dikabarkan tidak mempertandingkan acara angkat berat. Jelas Firdaus, Kementerian Belia dan Sukan wajar memberikan perhatian serius terhadap situasi dihadapi oleh atlet angkat berat di negara ini. Jika pihak berkenaan, pihak wajib, contohnya Majlis Sukan Negara, tak pandang seriuslah hal ni, kita akan pupus sukan dan juga atlet kita di tanah air Malaysia tercinta. Jadi sebab apa sukan yang kena bertanding juga, sebab tahun ni adalah tahun ada Commonwealth Games Malaysia dan juga lain-lain sukan. Jadi kalau tak ditandingkan, saya rasa peluang kita semakin hampir pupus untuk nak bangunkan semula angkat berat di tanah air, sebab angkat berat adalah penyumbang pingat terbesar di sukan Commonwealth. 100 peserta menyertai Kecoh Cup Cross Challenge tertutup Perlis 2022. Kejuaraan yang julung kali dianjurkan itu bertujuan melahirkan pelapis jago permotoran negara selain menggalakkan aktiviti bersukan dalam kalangan belia. Menurut pengerusi Alternative Rider Club ARC Perlis, Muhammad Azizi Syam Samsudin, inisiatif berkenaan berupaya memerangi kegiatan seperti lumba haram. Program ini adalah masyarakat setempat, iaitu komuniti belia di kampung ini sendiri. Banyak pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung maupun dari segi kewangan ataupun daripada segi tenaga. Saya difahamkan penyediaan untuk membina trek ini melangkaui RM5,000 dan para belia di sini bertungkul lumus siang dan malam untuk memastikan kelancaran program hari ini. Susulan sambutan yang menggalakkan perlumbaan seumpama ini bakal dilaksanakan setiap 2 bulan sekali bagi membuka ruang lebih ramai golongan muda menyertainya. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan dos penggala anda dan layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan berita terkini dan sahih. Saya Nur Alis mengucapkan Assalamualaikum dan jumpa lagi.